Okey, dekat dalam kelas kita hari ni ada Abdul Muhaimin, ada Nikotina, Afiqah Jayani, Ismail Mikael, Nur Alia Syafirah dan juga kita. Boleh Boleh dengar suara Ustaz Kalau boleh dengar suara Ustaz, Ustaz nak mulakanlah. Ni dia ada gambar emoji ni. Kalau dengar, boleh angkat tangan up dulu. Okey? Okey, kalau kita mula, marilah kita sama-sama mulakan kelas kita dengan membaca umum kitab Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Okey, hari ini kita akan belajar mengenai hurufil jar. Hurufil jar. Apakah yang dimaksudkan dengan hurufil jar? Agak-agak tahu tak apa maksud hurufil jar? Aku nak kongsi dengan kita. Apa dia hurufil jar ni? Okey. Okay. Hurufil jar ini ialah maksudnya kata sendi. Kata sendi kata. Okey. Dalam bahasa Inggeris kita panggil preposition. Baiklah. Tentu mari kita sama-sama kita membaca bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina mataka wa ansur alaina min fadha'il rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah lana sadrina wa yassir lana amrina wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Baik. Okey. Cuba lihat dekat situ ada berapakah haraf jar yang ada dekat kita ni. Slide yang pertama ialah P, kedua ialah ila, min, tiga, empat ala, an, li, bi, dan dah. Okey, adalah 8 kesemua. Okey, ada 8 kesemuanya huruf jar. Kata sendiri yang ini kita nak kongsi dengan kamu. Kesemuanya ada 8. Okey, baiklah. Ini takrif dia. Bila kita belajar satu ilmu, kita kena tahu apakah maksud dia. Apakah maksud pelajaran tu. Okay? Maksud dia apa? Huruful jar. Kalau dalam dia punya dalam bahasa Arab dia, kita sebut huruful tarbutu bainal kalimati fi jumlatin yusbihu dan jumlati ma'nan mu'ayyan. Okay? Maksudnya apa? Huruf yang menghubungkan ataupun kita kata satu perkataan yang menghubungkan di antara perkataan-perkataan yang lain. Dalam ayat yang menjadikan maksud yang berbeza. Maksudnya bila datang dia, maksud dia jadi berubah. Pada asal dia, contoh kalau dia tidak ada di mana-mana, contoh kalau kita kata buku, okay, buku. Tapi kalau kita boleh kata, kita ambil maksud perkataan alal kitab, mirip sama. Contoh, atas buku tu ada sebatang kecil. Itu maksud. Okey. Bila datangnya perkataan yang 8 ni, sama ada 8 ni, kita nak guna 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ataupun kita nak gunakan salah satu daripadanya, maka kita dia akan jadi berubah maksud. Okey. Itu yang pertama. Kalau boleh nak buka kamera pun lagi cantik ya. Kalau kita kenal atau kita cinta. Baiklah. Tengok topik tu sekejap. Oh, ada sebelah orang. Baik. Jadi, seterusnya, dia pada slide ni huruful jar. Dia kata sendiri. Yang pertama, ni dia. Yang pertama. Min. 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 Dari. Min. Maksudnya dah dari. Bila kita sebut dari,
Min aina ila aina. Contoh. Contoh dia min aina ila aina. Daripada mana hendak ke mana. Aina ila aina. Ataupun kita boleh buat dalam bentuk pertanyaan. Min aina anta. Awak datang dari mana? Ataupun bila orang tanya kita, min aina an, awak daripada mana? Awak pun boleh sebut. Ana min Johor. Ana min Bahan. Ana min Kuala Lumpur. Ana min apa lagi? Itu Selanjur. Ana min Terengganu. Ana min apa? Negeri Sembilan dan sebagainya. Padang. Okay. Kemudian yang kedua ialah ilah. Ilah. Ilah ni kita maksudnya ialah ke. Ila aina tadhhab? Ke mana? Ataupun kita nak sebut dhahabtu ila masjid. Saya ingin pergi ke masjid. Okay? Maksudnya saya ingin pergi ke masjid. Ataupun at-tilmidhu yadhhabu ila al-masjid, ila al-madrasah. Pelajar itu sedang pergi ke sekolah. Itu yang kita maksudkan dengan ila. Ke. Daripada satu tempat ke satu tempat yang lain. Kemudian yang kedua, kita ambil perkataan an. An. An ni ialah maksudnya daripada. Okey? An ni ialah daripada. Daripada apa? Contoh, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Abi Hurairah. Ini maksudnya daripada. Sami'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia orang dah mendengar sendiri Rasulullah sebut apa dia. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Uthman ke apa semua. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya begitu. Dia meriwayatkan hadis daripada dia, daripada dia. Ataupun ibti'al an, menjauhi dari. Itu maksudnya. Okey? Ini disebut an. Jadi kalau keluar soalan, contoh kalau keluar soalan, bina perkataan. Bila bina perkataan daripada huruf-huruf yang diberi, kita dah boleh bina satu perkataan yang pertama adalah ni, bila atau kebetulan ada huruf-huruf ni, kita boleh letakkan dia sebagai perkataan untuk kita bina perkataan daripada cara yang saya kurang. Okay? Kemudian yang ketiga, ala. Ala. Ala ni apa dia? Ala ni ialah di atas. Ala ni ialah di atas. Sorry. Di atas. Ala ni ialah di atas. Alal maktabi. Di atas meja. Alal kursi. Sesuatu yang berada di atas. So, ala. Al-kitabu alal maktabi. Buku itu di atas meja. Ataupun kita sebut al-hatifu alal maktabi. Hatifun alal maktabi. Boleh. Kita kata telefon itu di atas meja. Boleh juga. Sebagai contoh lagi, fi. Fi ni ada dua maksud. Pertama sekali kita sebut dia di. Dan yang kedua kita sebut dalam. Di ataupun di dalam. Okay? Bukan di dalam. Itu dalam bahasa Melayu kita panggil dua. Di dalam mean inside lah. Satu. Contoh kita kata di dalam. Tapi dalam bahasa Arab kita panggil di dengan dalam. Contoh, apa dia? Askunu fi Ampang. Saya tinggal di Ampang. Kalau kita tanya, aina anta ya akhi? Ana fil bait. Saya ada dalam rumah. Okey? Saya sekarang ada kat rumah. Ada dalam rumah. Ana fil fasl, contoh. Kita jumpa kawan kita dekat kantin sekolah, dia tanya,
Aina Osman. Zaid pun sebut Osman ni filosofi. Osman ni ada dalam kelas. Dia sebut macam tu. Okey, seterusnya kita pergi kepada huruf seterusnya, huruf huruf ja yang seterusnya ialah B. B. Okey, contohnya ni maksudnya ialah dengan. Dengan. Okey. Contoh Ustaz ambil satu gunting ni. Qata'atu al-mindi. Qata'atu al-mindi. Masalah. Qata'atu al-mindi. Saya telah memotong. Qata'atu al-mindi. Bimiqasin. Ini miqas. Miqasin. Okey. Qata'atu al-mindi. Bimiqasin. Kita potong tu. Itu maksudnya. B. Dengan menggunakan gunting. Qata'tu bil. Ataupun aktubu bil qalam. Saya menggunakan pen ini untuk saya menulis. Contoh, aktubu bil qalam. Aktub. Saya menulis. Itu maksud. Okey, B. B ni maksudnya bersamakan dengan. Ustaz kalau ada huruf dari bawah aku. Tak apa, nanti Ustaz tengok. Sekejap. Aku dia punya. Ustaz, kalau huruf ba, baris bawah, maksud dia ialah dengan. Kalau huruf ba, tapi baris atas, adakah ia membawa maksud yang sama? Okey. Bagus soalan. Mereka Izzah. Sebenarnya, dalam huruf ja, memang dia akan berbaris di bawah sahaja. Okey? Dia tidak akan duduk di baris di atas. Kalau ada bagi di atas tu, itu lain. Ya? Contohnya, kalau dalam kita sebut bab maf'ulun yang maksudnya yang kena buat, itu baru kita baca dengan baris atas. Tapi dengan huruf ja, kita tak sampai lagi. Dia ada kaedah dia kena baca dengan baris bawah. Sekejap kita tengok lagi. Bagi kaedah tu ya. Ba ni dia tak akan jadi dia baris atas. Sebab dia mesti dengan ni mesti dengan di bawah. Okey. Seterusnya kita pergi ke ka. Ka ini ialah seperti. Seperti. Contoh kita nak sebut ada seorang cikgu kita kat sekolah. Okey. Kita tengok cikgu tu sekarang macam ni. Al-muallimu kal asad. Guru lelaki itu macam singa. Bil ghadab. Ketika dia marah. Kalau cikgu lelaki tu kalau orang tengah marah, muka dia macam apa? Muka dia, perangai dia macam singa. Wah, 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 wah. Yang contoh. Itu contoh. Ataupun guru perempuan. Macam singa perempuan. Okey. Yang kita nak sebutnya ka. Seperti. Itu maksud dia ka. Contoh kalau kita nak kata cikgu perempuan itu cantik ataupun kita nak kata cikgu lelaki itu handsome, kita pun gunakan perkataan kan. Contohnya kita sebut apa? Al-muallimu kal badri fi jannah. Ataupun al-muallimatu. Al-muallimatu guru perempuan itu kal al-qamari fil jamilah. Cikgu perempuan itu cantik macam kan bulan purnama. Contoh. Itu kita nak sebut ka. Nanti kita tengok contoh. Okey, yang last sekali ialah li. Lam. Li untuk. Ya, betul. Li ni adalah untuk. Okey. Ataupun kita kata bagi. Bagi. Bagi untuk. Dia yang berkaitan lah. Okey, seterusnya. Kita dengar dulu. Macam mana Pak Arab ni dia nyanyikan lagu Huruful Jar. Okey, kita tengok. Huruful Jar. Huruful Jar. Huruful Jar. Wa ila
Okey. Agak-agak faham tak apa dia kata? Agak-agaklah faham tak? Okey, kita tengok pada rangkap yang pertama dia sebut. Apa yang dia sebut tadi? Dia sebut kat sini, harap huruf jar, kata sendi. Okey, dia sebut kata sendi. Min dan ila. Min wa ila. An wa ala. Macam tu Fi, bi, kaf dan la. Okey. Seterusnya, dia sebut yang mula-mula sekali. Dia nak ceritakan kisah dia keluar daripada rumah. Budak dia menceritakan kehidupan seorang pelajar pergi ke sekolah. Ni. Ni. Kharajtu min manzili. Apakah yang dimaksudkan dengan kharajtu min manzili? Kharajtu maksudnya saya keluar dari rumah. Saya keluar dari rumah saya. Okey. Perlu diingat ya. Ada beza dekat sini. Manzili dengan baitul. Apa beza baitul dengan manzil? Siapa tahu? Kalau kita sebut kalau kita sebut baitul, ni dia. Lepas sikit. Kalau saya sebut baitul, baitul kat sini, baitul ni kalau di tanah Arab, okey, ataupun orang Arab dia panggil, baitul ni rumah bangtu, rumah besar. Baitul. Baitul ni lah rumah yang besar, dia sebiji. Betul betul maksudnya. Bukan istana ya. Kalau Al-Qasr tu besar lagi. Tapi dia baitul ni rumah bangtu sebiji. Seketul dia. Dia tak ada rumah derek, rumah teres, rumah krek naik ke atas, turun bawah. Tapi dah ada story ke, 4 story, 5 story. Jadi, tingkat-tingkat itu lain. Tapi kalau kita sebut manzili, ini adalah rumah. Rumah ni tak kisahlah. Rumah teres ke. Tapi ni sebutnya. Kharajtu min manzili. Aku dari rumah. Saya keluar dari rumah. Jadi, bila kita keluar dari rumah, apa pula disebut? Disebut lagi. Okey, yang saya nak tunjuk kat sini tadi, ini dah haraf jar. Min. Min. Min ni ialah haraf jar kat sini. Kalau dia tak ada tu, dia tulis apa? Aku keluar rumah. Saya keluar rumah saya. Apa maksud saya keluar rumah saya? Adakah saya keluar meninggalkan rumah saya? Ataupun saya keluar tak balik-balik dah? Tapi bila kita ada perkataan min, ni dia min, kharajtu min manzili, saya telah pergi keluar. Maksudnya dia pergi keluar sudah dah. Dia pergi sekolah ke. Okey, kemudian dia sebut apa lagi? Selepas dia keluar daripada rumah dia sebut apa? Tu. Zahabtu ilal madrasah. Saya telah pergi ke sekolah. Maksudnya, kharajtu min manzili, saya telah keluar daripada rumah saya. Kemudian, zahabtu ilal madrasah, pergi ke sekolah. Okay, saya pergi ke sekolah. Ini maksud ke sekolah. Tapi haraf jar di sini ialah, apa dia haraf jar kat sini? Ilah. Ilah. Ilah madrasah. Yang ni yang Nur apa tadi? Nur Kaisah. Okey, ni yang Damia tanya tadi ya. Ustaz panggil Damia ya. Okey, yang ni yang Damia tanya tadi. Ustaz memang okey. Bila ada huruf jar ni, kata sendi ni, wajib kita baca dengan baris belakang, baris bawah. Kena baca baris bawah. Kita tak boleh baca dengan baris atas. Melainkan perkataan tu tidak boleh ditafsirkan. Apa dia maksud perkataan tidak boleh ditafsirkan? Contohnya perkataan Zahabtu ila Makkah. Kita tak boleh baca dengan Makkati. Sebab apa? Dia tidak boleh berubah sampai bila Mekah tetap Mekah. Dia tak boleh baca di Makkah. Di Makkah kena dengan Makkah di Makkah. Okey, di Makkah. Dia tak boleh baca dengan di Makkah, tak boleh. Macam Misra. Di Misra dengan di Mesir. Di Malaysia. Tak ada kita baca dengan di Malaysia. Tak ada. Okey, itu dia. Itu kaedah dalam bahasa Arab. Baik, yang seterusnya
Yang seterusnya, lagi. Waqaftu fi tabur. Bila dia dah pergi ke sekolah, waqaftu fi tabur. Okay. Haraf jar kat sini ialah fi. Fi. Haraf jar kat sini ialah fi. Fi kat sini ialah haraf jar fi. Waqaftu fi taburi. Tabur ni ialah apa? Saya telah berdiri di dalam pembarisan. Maksudnya saya pergi ke sekolah, kemudian saya masuk dalam barisan. Apabila kita masuk dalam barisan, maksudnya dia tengah dalam perhimpunan. Sebab biasalah di tanah Arab, dia tak boleh masuk kelas dulu, dia kena beratur macam ni, dia ambil kedatangan. Dia ambil kedatangan, lepas tu baru dia kita masuk dalam. Okey, itu kaedah dia di tanah Arab lah. Sebab Ustaz pernah mengajar Ustaz pernah mengajar pelajar tingkatan 1 sampai tingkatan 4. Tingkatan 1 sampai tingkatan 4 di beberapa buah sekolah di tanah Arab ni. Ya, memang betul. Sebab tu macam-macam jenis kita jumpa pelajar-pelajar. Sebab Ustaz mengajar kelas tu mengajar bahasa Inggeris. Itu sebagai praktikal di sekolah menengah sana. Masya Allah. Bayangkan tingkatan 1 kita kat sini umur 13. Dia tingkatan 1 ataupun tingkatan 2 umurnya dah pergi ke 15 pun ada. 17 duduk tingkatan 1 pun ada. Okey? Itu cerita sampingan lah. Itu tak pernah mengajar. Okey? Itu cerita dulu. Kita masa belajar tanah Arab. Memang sebulan tu pergi ke sekolah ni mengajar sekejap. Pergi ke sekolah ni mengajar lagi. Itu praktikal. Praktikal untuk jadi cikgu. Hasil daripada situlah Ustaz sampai sekarang minat dalam bidang pertubuhan. Bukan orang kata baru mengajar. Ustaz dah pernah mengajar orang Arab sekali. Ada dalam gambar. Kalau nak tengok dalam Facebook Ustaz. Ustaz pernah mengajar orang Arab juga pakai turban. Jadi semua ada kat situ. Dalam Facebook Ustaz adalah Okey, kemudian waqaftu fi tabur. Apa dia waqaftu fi tabur? Saya telah berdiri ataupun kita kata berdiri dalam pembarisan. Okey. Kemudian kita pergi pula kepada bila dah dia dah berdiri dalam tu disebut apa? Salam salam tu. Salam tu alal qudur. Jadi bila dia dah masuk dalam pembarisan dalam assembly duduk, dia sudah beristirahat hati. Maka aku terselamat daripada kehadiran. Maksudnya dia kata apa? Saya dah diambil kehadiran. Jadi alal quduri. Sebab itu bila kita baca alal ni kita baca dengan alal qudur. Jadi bila susun ayat, ingat ini yang paling mustahak. Kertas bahasa Arab, Lughatul Quran, UPKK 2021, insya-Allah. Kita doa-doa sampailah dapat kita periksa tahun ini. Untuk pengetahuan semua, apabila kita periksa kertas bahasa Lughatul Quran, kalau ada tiga perkataan macam ni, pastikan cari yang ini, kata sendi. Bila dah jumpa kata sendi, maka awak selamatlah. Selamat macam mana? Dia mesti ada bahagian bawah ni. Selepas dia. Confirm ada bahagian bawah letak ni. Ustaz, kalau tak ada Ustaz? Kalau tak ada, dia sebut sebagai mamnu' minasrofi. Maksudnya dia tidak boleh berubah perkataan. Contoh macam hospital, mustashfa. Okey? Apa lagi? Makkata. Ataupun Madinah dan Munawwarah. Madinah, Munawwarah. Itu semua benda yang kita memang tak boleh berubah. Jadi yang ini wajib dibagi-bagi. Mana kalau ada tiga perkataan tengah ni confirm dia punya kata sendiri. Yang last kali ni baru kita baca bagi-bagi. Yang depan ni memang tak ada banyak. Jangan pula awak buat al-fuduhuri ala salim tu. Kehadiran itu telah menyelamatkan aku. Dia jadi lain. Maksudnya saya telah dikira hadir. Itu maksud dia benar. Okey? Itu maksud dia. Okey, seterusnya. Ya. Okey. Seterusnya kita pergi pula kepada dia dah tertekan. Okey. Ya. Ini tadi.
akan pergi kat tu tapi tak apalah. Okey. Dia nak terangkan sikit lagi yang ayat dia tadi. Tak boleh. Okey. Kita pergi dekat dia punya ayat seterusnya. Okey, ayat dia seterusnya sekejap. Dua lagi. Salim ta'ala hudur. Kemudian, dafa'atu anil watani. Dafa'atu anil watani itu, apa dia maksud dafa'nya anil watani? Saya telah mempertahankan tanah air saya. Dafa'atu anil watani. Saya mempertahankan daripada tanah air saya. Tanah air saya itu saya yang mempertahankan. Itu dia orang Arab ni memang penting kan. Kita pentingkan tanah air. Kemudian, bil ilmi wal amal. Saya mempertahankan negara saya dengan ilmu dan juga kekuasaan. Maksudnya dengan kemampuan. Okey. Okey, kemudian yang last sekali yang ke-6 kal asadi fil medan, seperti singa di medan perang. Itu maksudnya dia mempertahankan negara dia seolah-olah seperti singa di medan perang. Maksudnya keberanian lah. Okey. Okey, ada lagi ke? Ya. Tak ada lah, habis. Okey, kita pergi kepada ayat kita yang seterusnya. Al-amsilah. Contoh. Ini yang saya sebut tadi. Kita tengok betul-betul. Yang pertama ialah min. Raja'atu min. Cuba tengok apa yang saya bulatkan. Saya tak bulatkan kat situ. Yang dal tu dibulatkan dari bawah. Okey. Untuk min ni, raja'atu min. Saya pulang dari masjid. Itu dia. Okey. Akhir ayat bagi bawah. Ya betul. Mesti kena letak bagi bawah. Itu dia punya rahsia dia. Ataupun kita sebut itu formula dia. Okey. Bila kita dah tahu gini, ini mesti harap kita. Ini dah kata sendiri. Ini dah yang kami tahu tu. Ialah kata sendiri. Okey, raja'atu minan masjid. Okey, kemudian yang kedua, ila. Zahab lah. Zahaba muslimani ilal masjid. Tengok. Huruf yang di bagi bawah kan selepas ilah masjid. Asal perkataan dia masjid. Ya, ada tak kita di masjid ni tadi? Ni yang mana? Okey tak. Okey ni bila ada ilah ni dia jadi bagi bawah ilah. Okey? Okey, yang sini cuba tengok betul-betul. Yang mana kita ada tulis baik di rumah saya. Dan mustashfa. Siapa boleh nampak? Semalam ada pelajar jawab dah. Itu saya cuba tanya lagi sekali. Pelajar yang sesuai. Yang mana baik? Yang mana mustashfa? Nampak tak dalam paparan skrin? Okey. Baiti ni, paparan skrin kita ni baiti ni yang belah kiri atas. Baiti. Dia nak sebut apa dia? Dia nak sebut ni rumah dia. Rumah dia ni jauh dari hospital. Jauh dari hospital. Itulah yang dia nak sebut. Okey. So dia sebut apa? Baiti ba'idun an. Ba'idun anil mustashfa. Yang ini Ustaz kena tegang betul-betul. Sebab apa kena tegang betul-betul? Ini dalam kaedah bahasa Arab. Dalam kaedah bahasa Arab, dalam kaedah lughawi, okey dia sebut apa? Cuba tengok betul-betul. Yang ini. Ba'id an. Ba'idun an. Kalau kita sebut qarib, qarib tu hampir dekat. Dekat tu mesti kena baca macam ni. Qaribun min. Qaribun min. Apa dia qaribun min ba'idun an? Okey, ini dia punya kaedah tu. Qaribun min.
Jangan awak sebut jangan awak sebut qaribun an. Dia memang beginilah dia punya tu kaedah tu. Kalau ba'id mesti an. Ba'ida an qaribun min. Kalau qarib dia mesti ada min. Rumah saya hampir dengan sekolah. Baiti qaribun min madrasah. Kalau jauh, baiti ba'ida an mustashfa. Dalam bahasa Inggeris, kita pernah belajar bahasa Inggeris. Kita belajar bahasa Inggeris ada disebut apa? Either or neither nor. Kalau awak tengok dekat papan skrin saya tuliskan ni, dia sebut either or neither nor. Saya tak pernah ingat lah ejaan dia. Neither macam mana kalau kamu ingat. Sini ke? Neither nor, either or. Gitulah. Yang saya belajar masa 6 tu. Kalau neither nor, either or. Itulah lebih kurang. Dia panggil kolokasi dia. Dia tak lari. Dia tak lari. Maksudnya apa? Dia neither nor, either or. Okay? Itu dia macam ni lah. Macam ba'idu'an dengan qaribun. Yang ini yang Ustaz nak kena pegang pada kamu. Yang betul-betul. Kena ni lah. Kena apa? Kena ingat betul-betul tahu dia. Okay? Terusnya. Tu mustashfa. Yang ni yang Ustaz kata tadi, dia tidak ada bagi bawah. Mustashfa ni maksudnya apa? Dia kekal dengan baris atas dia sebab dia tidak boleh ditasrifkan. Okey. Adapun kalau kita kata jamak, perkataan ini banyak hospital di Malaysia kita panggil mustashfayat. Itu ada pula. Mustashfayat ada. Jadi dia berubah pada yang sikit dan banyak ada. Okey. Dia tak boleh mustashfa ni. Itulah. Okey, seterusnya. Ni. Bola di atas televisi. Al-qurratu 'alal qursi. Okey, al-qurratu 'alal qursi. Bola itu di atas televisi. Tengok bola tu atas televisi. Ini yang saya sebut tadi, al-kursi. Bola itu atas televisi. Okey. Jadi bila ada ala tu, maka kita batillah dengan bagi bawah. Okey, atas televisi. Okey, seterusnya, fi. Fi ada dua. Saya sebut tadi kan, ada di, ada dengan maksud dalam. Contohnya, cuba tengok tu. Al-ummu fi suqi. Apa maksud al-ummu fi suqi? Siapa tahu? Apa makna al-ummu fi suq? Al-ummu fi suq maksudnya apa? Ibu di pasar. Ibu di pasar. Ibu sedang berada di pasar. Tengoklah ibu dengan beli apa tu. Sayur-sayuran, timun, ada cili, ada kobe, sayur, dan sebagainya, kentang dan sebagainya. Okey? Itu al-ummu fi suq. Ibu ada di pasar. Tapi kalau kita sebut al-qurratu fil salati, bola itu di bakul. Ya. Kita sebut di dalam bakul. Inside the basket. Itu dia maksud. Fi al-qurratu fil salati. Al-qurrah fil salati maksudnya bakul bola itu di dalam bakul. Okey? Dalam bakul. Okey, seterusnya. Seterusnya habis dah pi tu yang seterusnya kita tengok bagi bawah. Tengok. Qi, bisuqi. Bisuqi, bisalati tak ada kita baca dengan bisuqa, bisuqu. Bisalata, bisalatu tak ada. Mesti kita baca dengan bisalati. Kalau salah bagi macam ni, dia sangat-sangat kalau Arab ni dia senyum. Dia kata, ini salah ni. Okey. Kadang Arab pun tak betul juga dia punya ejaan dia. Okey. Contoh. Okey, seterusnya. Ni dia. Ni huruf P tadi yang Damia tanya tu. Ini jelas kat sini. Aktubu ar-risalata bil qalami ar-rasasi. Saya sedang menulis sepucuk surat dengan menggunakan
qalamur rasasi, pensel tekan. Ini nama ni pensel biasa ya. Kalau pensel tekan dia ada gambar tu tekan lah. Tak jumpa ada gambar. Tapi nak sebut dia pensel tekan tu bil qalamur rasasi. Rasasi ni benda yang bila kita sebut peluru. Dia rasas. Apa ni? Peluru dia masuk, keluar, dia tembak, dia keluar peluru. Itu sebab dia ganti kan. Sebab tu kalau kita pakai pensel tekan tu, dia akan ada apa dia punya mata pensel tu dia sentiasa kita tambah itu dia panggil rosot. Kita ambil sekali masuk, okey, keluar, masuk lagi atas kan, itu dia panggil bil qalam rasasi. Sebab tu kita baca dengan bil qalam, kita tak baca dengan bil qalama. Okey, bil qalama lain, bil qalami lain. Bil qalama tak ada, tak ada pun di bil qalam. Okey, seterusnya ni ka. Ni kita nak sebut ni al-jundi, kita nak bagi perumpamaan. Kita nak sebut askar itu bagaikan singa di medan perang. Tu dia. Al-jundi kal asadi fil midan. Okey. Kalau siapa yang suka main combat ke Call of Duty ke, dia suka main PUBG ke, ni askar macam ni lah Jadi kita nak sebut apa dia? Al-jundiyu, askar itu bagaikan singa di medan perang. Tak ada yang askar yang apa, yang lebih ni, semua askar, semua yang gagah dan yang berani. Tengok dia punya baris bawah. Baca dengan baris bawah. Fi kal asad. Okey. Seterusnya. Ini biasa kita kat sekolah. Rindu tak kat sekolah? Lama dah tak pergi sekolah kan? Rindu tak pergi tengok kantin sekolah, makcik kantin, cik nak nasi lemak cik, nak pokok cik, nak air cik Ni, lil madrasati, bila ada masuk huruf lam, automatik dia baca dengan baris bawah. Asal dia disebut madrasatu. Tapi bila ada lam, jadi lil madrasati mat'amun. Okey? Madrasati mat'amun. Setiap sekolah itu ada kantin. Okey? Ada kantin. Sebab tu kita baca dengan baris bawah. Lil madrasati mat'amun. Baik, seterusnya at-tadriban. Latihan. Kita dah masuk latihan. Okey, sekarang bila nak jawab, awak buka mic. Nak jawab buka mic. Tengok dekat depan. What? Suaidah. Dekat sini ada min, ada ilah, ada an, ada ala. Kita tengok. Okey, siapa nak cuba jawab? Ramai ini, ramai ini. Tak jawab. Silakan. Siapa nak cuba jawab? Min dulu. Yang mana dia punya jawapan? Ada Mahaimin ke, ada Anak Kristina ke, Atika Zayani ke. Kalau mana buka mic, awak type dia kat ruangan chat. Kalau nak buka, saya nak jawab Ustaz, sebutkan nama. Okay, Izaris, Zaira, okay, sampai. Atika kat. Yang mana satu? Min ni yang mana maksud dia? Adakah maksud dia atas, daripada, atau dari, atau ke? Silakan. Okey, ada dah jawapan ni. Siapa yang sebut ni? Min, dari. Okey, Afrika Zayani, min. Okey, lagi? Ada lagi jawapan lain? Afrika seorang jawab. Ada lagi yang lain? Tak ada, Tengok jawapan dia. Tak boleh pula. Dari. Okey, min ialah maksud dari. Okey, seterusnya ilah. Maksudnya ialah ke. Okey, saya nak cuba. Silakan siapa yang nak cuba tu. Ada nanti senang. Ilah ke, okey. Siapa nak cuba lagi? Yang saya cakap nak cuba tadi. Saya nak cuba. Silakan. Damia. Nak yang mana? An. Apa maksud? An daripada. Ya, betul. Damia. An daripada. Syahira, an daripada. Tak perlu buat pula. Okey.
Terusnya, last kali ialah ala. Ialah atas. Okey? Atas. Okey. Seterusnya. Yang ni yang Ustaz ambil daripada lagu tadi. Kata, kharajtu, apa dia kita nak sebut? Fika min. Apa tahu? Damia, min. Okey, betul. Min. Lagi? Nombor 2. Zahabtu ila kabi. Ila. Damia lagi. Masya Allah. Okey. Yang lain, Afrika. Ila. Okey, betul. Yang ketiga, waqaftu fil tabut. Lagi. Ada lagi jawapan lain. Waqaftu fil tabut, ya. Afrika. Dua orang ni je yang mengajar, Okey, yang keempat, salam tu. Salam tu ala al-quduri, ala syahira. Ini ala syahira. Okey. Ala 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 al-qudur. Semua baca dengan baris bawah. Okey. Last sekali. Ini yang yang ni dia tak Ustaz tak sempat nak tak sempat nak hilangkan ni. Jadi jawapan dia macam ni, kita boleh dapat jawapan. Jadi sepatutnya Ustaz tanya awak kalau nak suka, tengok dia ada 4 patah perkataan. Jadi yang belakang sekali fi midani itu dibaca dengan bawah belakang. Jadi al-jumbiyu kal asadi fil midan. Okey? Dan yang bawah nombor 2 tu ialah aktubu ar-risalah bil qalam. Sekejap, nak tengok apa slide yang seterusnya. Dia bagi itu dia. Tu dia. Jadi nak sebutnya, sekejap. Dah habis Cuba tengok betul-betul. Yang ni. Tengok Okey. Kita tengok betul-betul yang kat sini. Ingat bila kita dapat soalan yang macam ni, kita nak buat yang kecil. Tengok yang pertama, tengok yang kedua, yang ketiga. Bila ada dua yang ini, baca baris belakang, araf jar, jadi kaf dengan P, dia ada dua kata sendiri. Awak kena tengok betul-betul. Contohnya, apa dia? Kita nak sebut al-jumdiyu. Ini jadi nombor 1. Al-jumdiyu, kita andaikan seperti singa. Yang ni nama dia. Okey? Seperti singa. Nombor 3 di medan perang. Yang keempat. Okey? Okey. Katalah awak nak jawab. Ustaz, kalau saya buat Ustaz, contoh al-jundiyu fi medan. Saya askar itu berada di medan perang. Kal asadi. Inilah sekali nak buat. Seperti sini. Boleh tak? Jawapan dia betul ke tidak? Siapa boleh jawab ni? Al-jundiyu fi medan kal asad. Itu awak nak sebut macam tu dari segi tata bahasa Arab tidak menjadi masalah. Sebab awak buat perumpamaan tetap belakang sekali. Itu bagi saya jawapan dia betul. Maknanya ini nombor 1, ini nombor 2. Dan ini jadi nombor 2. Okey, yang ni jadi nombor 3. Yang ni last sekali nombor 4 pun boleh juga. Tak menjadi masalah. Okey? Tahu duduk dah sikit. Okey. Lepas tu, kita tengok yang bawah ni. Aktubu. Bila menulis ni, dia mesti ada tulis pelajaran ataupun surat ataupun petang. Ataupun aktubu ar-risalata. Ini wajib. Menulis. Bila kata kita tulis surat. Kita tulis pelajaran. Tulis buku. Ini bil qalam rasas ini dengan automatik ni kita baca bagi bawah lah. Okey, bil qalam rasas dengan pensel. Okey. Kemudian
Okey, habis dah. Okey. Kita pergi pula balik semula yang tadi. Kita pergi kepada yang tu. Ingat lagi tak? Kita adalah 8. Okey, kita ada 8. 8 huruf jar yang kita belajar hari ni. Pertama sekali ialah min, ila, an, ala, fi. Ustaz ada soalan tapi okey. Awak ada soalan sekejap. Sekejap, masa pun dah nak habis. Sekejap, awak tanya apa tadi? Saya ada soalan, tapi soalan ni panjang sikit. Saya boleh buka mic? Boleh, boleh. Silakan. Buka mic. Ustaz, Aha. kata punya hari ni kita belajar ni kan, tempat dia semua dekat depan ke, tengah ke, belakang? Yang huruf ni. Dia Ha. sekelas. 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 Macam yang kita buat latihan tadi. Kan? Tak sempat lagi lah. Wibet pun dia nak tak tahu nanti dalam beberapa minit dia akan tutup. Tengok ayat yang ni. Dia sekelas. Ini. Dia sekelas. Dia tempat yang ketiga. Ataupun ayat yang panjang ni pun tempat yang ketiga. Ataupun kalau 3 perkataan. Kalau yang macam ni. 3 duduk di tengah. 4 duduk yang ketiga. Yang sekali. Okay. Dia mesti kalau tak nombor 3 dia nombor 2. Kalau 3 perkataan jadi duduk tengah-tengah. Kalau 4 perkataan duduk nombor 3. Kalau 5 kalau 5 berapa? Kalau 5. Contohnya akaltu al-aruzza, saya telah makan nasi. 1 2 3 fil mat'am, di kantin. Ni fi ni nombor 4. Kalau 5 jadi 4, kalau 4 jadi 3, yang tempat 3. Kalau 3 tempat yang kedua.